Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan ulang kaji bab 7 iaitu membina kesejahteraan negara. 7.1 Perpaduan dan integrasi nasional. Kita lihat pada slide yang pertama iaitu maksud perpaduan dan integrasi nasional. Kedua-dua konsep ini berteraskan perlembagaan persekutuan dan prinsip rukun negara. Perpaduan kaum. Perpaduan kaum ialah rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Rakyat memberikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Rakyat ini mempunyai identiti sendiri berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Perkhidmatan Feri Malaysia yang dikenali juga sebagai Krus Muhibah telah diperkenalkan pada 31 Ogos 1986. Ia bertujuan mengintegrasikan penduduk di Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. Perkhidmatan Feri Malaysia ditamatkan pada 1989 disebabkan oleh kebakaran ruang enjin dan kos penyelenggaraan yang tinggi. Latar belakang hubungan kaum. Pentadbiran British menyebabkan pemisahan kaum dari segi kegiatan ekonomi dan pertempatan. Keadaan ini menyukarkan setiap kaum untuk memahami adat resam dan budaya kaum lain. Selepas Perang Dunia Kedua, usaha dilakukan oleh para pemimpin pelbagai kaum untuk bekerjasama bagi mewujudkan perpaduan. Beberapa faktor sejarah telah dikenal pasti menjadi punca kepada masalah perpaduan. Antaranya ialah pentadbiran, kegiatan ekonomi dan pertempatan, sistem pendidikan dan fahaman politik. Pentadbiran. Pentadbiran British bermula pada tahun 1874 menerusi pengenalan sistem residen. Dasar British yang mengutamakan sektor ekonomi menyebabkan pekerja dibawa masuk dari luar untuk bekerja dalam sektor perlombongan, perladangan dan perniagaan. Kaum Bumiputera bertumpu di kawasan luar bandar dan menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Keadaan ini menyebabkan mereka terpisah dan berlaku kerenggangan hubungan kaum. Kesannya, masalah hubungan kaum berterusan sehingga selepas kemerdekaan dan menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969. Kegiatan ekonomi dan pertempatan. British memberikan tumpuan kepada perkembangan ekonomi yang berasaskan perlombongan biji timah dan perladangan getah. Kegiatan ekonomi yang berbeza antara kaum menyebabkan pemisahan dari segi pertempatan. Contohnya, kaum Cina di lombong biji timah dan bandar, manakala kaum India di ladang-ladang getah dan estet, dan kaum Melayu di luar bandar seperti kampung. Keadaan ini menyebabkan setiap kaum kurang interaksi antara satu sama lain dan mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang. Sistem pendidikan. Dasar pentadbiran British menyebabkan munculnya sistem pendidikan vernakular Melayu, Cina, India dan Inggeris di negara kita. Sekolah vernakular pula berkembang mengikut kaum masing-masing.
Sistem pendidikan vernakular diteruskan selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Pendidikan vernakular mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Fahaman politik. Fahaman politik berasaskan kaum bermula dengan penubuhan parti politik sebelum kemerdekaan hingga kini. Polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi dan pertempatan menyebabkan penubuhan parti-parti politik yang berasaskan kaum. Parti-parti ini memperjuangkan kepentingan dan isu kaum masing-masing, antaranya seperti bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi. Keadaan ini mempengaruhi hubungan antara kaum di negara ini. Seterusnya, memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Ia dipecahkan kepada 3 iaitu politik, ekonomi dan sosial. Politik. Menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara yang terletak di bawah bidang kuasa Migrant, jabatan ini berperanan mendraft satu ideologi untuk negara yang dikenali sebagai rukun negara dan mewartakan pembentukan Majlis Muhibah Negara pada 18 Julai 1969. Majlis ini bertujuan menggalakkan perkembangan perasaan muhibah antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Seterusnya, dengan menubuhkan Majlis Perundingan Negara pada 29 Januari 1970. Majlis ini ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri dengan wilayah. Selain itu, majlis ini juga bertujuan memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Dan dengan membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum untuk mewujudkan keharmonian dan kestabilan politik selepas peristiwa 13 Mei 1969 dan akhir sekali dengan menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri. Penyelarasan ini mewujudkan integrasi antara negeri. Dari segi ekonomi, dengan meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia yang memberikan tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum dan memperkenalkan beberapa dasar pembangunan ekonomi seperti Dasar Ekonomi Baru DEB dan Dasar Pembangunan Nasional DPN untuk kemakmuran ekonomi rakyat dan negara. Seterusnya, dengan memberikan tumpuan kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan wilayah. Pembangunan ini dilakukan melalui rancangan pembangunan tanah yang mampu menambah pendapatan rakyat dan membasmi kemiskinan. Seterusnya, dengan memajukan bidang perindustrian dan perdagangan dengan memperkenalkan zon perindustrian bebas seperti di Bayan Lepas, Pasir Gudang dan Pelabuhan Kelang. Penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar berlaku disebabkan peluang pekerjaan yang terbuka luas kepada semua kaum. Hal ini mempercepatkan proses integrasi. Mengintegrasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi wilayah termasuk di Sarawak dan Sabah. Pembangunan ekonomi wilayah membuka peluang kepada semua kaum bersaing dalam ekonomi secara adil. Sosial. Dengan menambah baik dasar pendidikan kebangsaan yang sedia ada melalui Akta Pendidikan 1996 bertujuan mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional dan mengukuhkan sistem pendidikan melalui pelaksanaan dasar pendidikan seperti Laporan Rahman Talib, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet,
dan falsafah pendidikan kebangsaan. Sistem pendidikan kebangsaan dapat melahirkan rakyat yang patriotik dan mempunyai semangat cinta akan negara. Seterusnya, dengan memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan melalui pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan dan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sebagai pusat ilmu dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP bagi menyebar luas penggunaan bahasa kebangsaan. Langkah ini dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai satu identiti bahasa yang sama. Seterusnya, dengan menggalakkan pengamalan satu kebudayaan kebangsaan yang dapat membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu, dan menggalakkan penglibatan dalam sukan sebagai medium untuk mewujudkan semangat kekitaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Dan akhir sekali, dengan memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan rakyat berbilang kaum terhadap bangsa dan negara. Kesimpulan, pelbagai usaha yang dilakukan secara berterusan dapat memantapkan hubungan rakyat yang berbilang kaum di negara ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai kepentingan menjaga perpaduan serta keharmonian kaum demi kestabilan politik, pembangunan negara dan kesejahteraan sosial. Sekian, terima kasih.